Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Rohaya. Hari ini saya akan ajar amali untuk bagi topik teknik pencelupan trichome. Teknik pencelupan trichome. Di dalam video saya ini ada 3 bahagian penting yang saya akan ajar. Yang pertama sekali kita akan belajar apakah cara-cara untuk kita membuat smear spesimen fisis bagi pencelupan trichome. Okey, itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, kita akan belajar apakah teknik ataupun prosedur untuk pencelupan trichome bagi mencelup spesimen fisis, smear spesimen fisis untuk pendiagnosan protozoa usus. Dan yang ketiga, the last part, saya akan sentuh sedikit, saya akan ajar, saya akan terangkan apakah hasil-hasil ataupun hasil-hasil keputusan ataupun reaksi pencelupan trichome itu sendiri terhadap protozoa usus. So, kita akan bincangkan 3 perkara. Saya harap kamu semua dapat lihat, dapat tonton video ini sehingga habis supaya kita dapat ilmu dan manfaat bagi topik ini. Pergi kepada bahagian satu tadi yang saya terangkan, iaitu penyediaan smear untuk pencelupan trichome. Sekarang ni kita nak buat smear. Nak buat smear untuk kita celup dengan trichome lah. So, yang pertama sekali kita mesti ada sampel. Sampel ini boleh fresh sampel yang segar daripada pesakit yang tidak diawet, ataupun kita boleh juga yang preferrednya kita adalah yang kita preserve dalam pengawet PVA. Okey, pertama sekali kita perlu keluarkan bahan pengawet PVA itu. Kita keluarkan bahan pengawet PVA itu dan kita hanya ambil sampel sahaja. Sepatutnya sampel yang ada bahan pengawet ini kita dah spin, kita dah centrifuge 2500 rpm selama 5 minit. So bila kita dah centrifuge seperti ini, dia akan ada separation lah, dia akan terpisah spesimen, sedimennya di bawah dan juga supernatannya adalah yang dekat bahagian atas ni adalah bahan pengawet. Jadi bahan pengawet PVA ni kita akan keluarkan. Kita keluarkan ya. So complete removal of the PVA, kita tinggal sedimen sahaja. Jadi untuk buat smear, kita boleh buat sama ada kita nak buatnya di atas cover slip ataupun kita buat di atas gelas kaca, gelas slide. Mana-mana satu pun boleh. Biasa yang diamalkan di college kita adalah kita gunakan cover slip kan. Jadi sampel yang telah kita keluarkan pengawetnya, kita gunakan brush seperti sukisan ini bersaiz 6. Kita ambil sampelnya, sebatikan dan kita buang lebihan-lebihan dan kita boleh letak dekat tisu dulu dab di tisu untuk keluarkan PVA berlebihan Jadi apa yang kita akan buat adalah kita akan smearkan. Kita akan smearkan di cover slip ataupun kita punya glass slide. Mana-mana satu boleh, tak ada masalah So sama ada kita nak, kalau kita rasa smear kita tu macam kurang, kita boleh tambah sikit, tapi jangan terlalu tebal dan jangan terlalu nipis So boleh-boleh je, jangan buat satu sahaja, buat lebih, buat atau 3 smear supaya kalau berlaku sebarang kerosakan ke apa ataupun salah, kita boleh ada backup lah. Kalau nak buat pada glass slide ni, glass slide sama sahaja, kita buat saja di tengah-tengahnya sebesar cover slip itulah, supaya nanti kita akan tutup dengan cover slip
Okey. Jadi kita dah dapat kita punya smear. Smear yang kita nak celup dengan pencelupan trichrome. Smear ini mestilah tidak terlalu tebal, tidak terlalu nipis. Okey, ini adalah smear yang telah siap saya buat tadi. So, kena betul-betul pastikan smear yang kita hasilkan itu tidak terlalu tebal dan tidak terlalu nipis. Macam mana kamu nak tahu dia tidak terlalu tebal? Kamu boleh letakkan dia di atas mana-mana sahaja yang ada tulisan. Selagi mana kamu boleh baca tulisan di bawah itu, so maknanya dia tidak terlalu tebal lah. Kalau terlalu tebal, nanti masa pencelupan itu akan menjadi gelap. Seboleh-bolehnya nipis, satu layer yang nipis. Ini yang saya buat di atas kelas slide, dan contoh yang lagi satu ini saya buat di cover slip. Mana-mana pun boleh ya. So ini just nice lah, dia tidak terlalu tebal, tidak terlalu nipis. Ini smear ini kita perlu keringkan, air dry sekurang-kurangnya 3 jam sebelum kita stain dengan trichrome stain. Untuk smear ini boleh juga kita sapukan dengan lapisan Meyers albumin supaya dia fix, dia fix di slide. Tapi kita dah cuba modify teknik. Kalau kita tak sapu dengan Meyers albumin pun still okay, still okay. So kita sekarang dah tak sapu dengan Meyers albumin. Tapi kamu kena tahu Meyers albumin fungsinya untuk melekatkan smear kepada slide, untuk fixkannya lah. Okay, so bila dah betul-betul kering, kita akan pergi ke second part, part kedua, iaitu pencelupan itu sendiri. Okey, untuk penyediaan smear ini saya juga nak terangkan. Kita boleh guna sampel sama ada yang kita preserve dalam pengawet PVA, boleh. Kita nak guna yang kita preserve dalam shielding fixative pun boleh. Dan kita juga boleh guna fresh sample. Jadinya untuk pencelupan di dalam fresh smear dan juga pencelupan bagi smear yang kita buat daripada sampel yang kita dah preserve dalam PVA, dia ada lain sikit lah punya prosedurnya, masanya, in term of masa. Yang kita akan belajar seterusnya adalah yang kita buat smear daripada yang kita dah preserve dalam PVA. Okey, sekarang kita akan memulakan pencelupan trichrome. Setelah kita punya smear itu betul-betul kering, kita kena pastikan smear yang telah kita buat tadi itu betul-betul kering supaya ia tidak tanggal lah semasa kita stain. Melainkan kalau kita menggunakan Meyers albumin, kalau kita gunakan Meyers albumin, dia akan melekat. So kita tak perlu risau dia akan tertanggal. Jadi first kali saya akan terangkan apakah bahan-bahan uji yang kita perlukan dalam pencelupan trichrome. Kita ada yang pertama sekali tincture of iodine, Yang kedua, kita ada larutan 70% alkohol. So 70% alkohol ini kita perlu dua kali 70% alkohol. Yang ketiga, kita ada larutan trichrome stain itu sendiri. Yang keempat, larutan 1% asid alkohol. Yang kelima, 95% alkohol. Yang keenam, absolute alkohol. Dan yang last sekali, xylene ataupun wintergreen oil. Okey, itu adalah bahan-bahan uji yang kita perlukan, larutan-larutan yang kita perlukan. So sebelum kita memulakan kita punya pencelupan, kita perlu tahulah apakah fungsi-fungsi bahan uji itu. So kalau kita hanya buat tak tahu fungsi, susahlah, tak tahu kan apa benda yang sedang berlaku. Jadi kita kena ingat balik apakah fungsi untuk tincture of iodine. Tincture of iodine ini kita akan stain lebih kurang 10 hingga 15 minit. So saya akan ambil average sahaja 12 minit. Fungsi tincture of iodine. Apakah fungsi tincture of iodine? Seperti mana yang kita tahu, sampel kita tadi adalah sampel yang kita preserve dalam PVA. Jadi dia di dalam PVA itu kita tahu konten utamanya adalah merkuri klorida. So kita nak singkirkan larutan merkuri klorida itu
dengan menggunakan larutan tincture of iodine. Itu adalah fungsi tincture of iodine, menyingkirkan merkuri klorida yang terdapat dalam larutan pengawet. Yang kedua, selepas dicelup dalam tincture of iodine, kita akan celup dalam 70% alkohol sebanyak 2 kali ulangan. So 70% alkohol ini apakah pula fungsinya? Fungsinya adalah untuk apa? Untuk melunturkan warna tincture of iodine yang berlebihan tadi. So kita celup untuk buang tincture of iodine. Seterusnya, larutan trikrom. Larutan trikrom fungsinya adalah untuk mewarnakan keseluruhan semia itu. Jadinya larutan trikrom ini akan warnakan parasit, akan warnakan latar belakang. Semua sekali dia ambil warna. Selepas selepas larutan trikrom, kita akan stain dalam kita akan masukkan ke dalam larutan 1% asid alkohol 2 hingga 4 second. Ini adalah bagi apa pula? Tujuan dia adalah untuk melunturkan warna trikrom yang berlebihan. Dia macam decolorizer lah. Kita lunturkan warna trikrom yang berlebihan, buang yang lebih-lebih tak nak. Seterusnya, selepas 1% asid alkohol, kita akan masukkan ke dalam larutan 95% alkohol. 95% alkohol and then absolute alkohol. Fungsi alkohol ini adalah untuk dehydrating agent, membuang air, buang molekul air. Kena masuk dulu dalam 95% and then baru masuk dalam absolute, supaya dia tak terkejut lah tiba-tiba kan. Terus kita buang sedikit-sedikit, dan bila dah sekali kena masuk dalam absolute alkohol, nak pastikan semua molekul air itu keluar, dehydrating agent. Supaya apa? Untuk mencerahkan lagi semia itu, mencerahkan lagi semia. Dan last sekali, kita akan masuk dalam xylene ataupun wintergreen oil. Disebabkan xylene itu kita tahu dia bersifat toksik, karsinogenik. So sekarang kita ganti dengan wintergreen oil. Yang sekarang saya guna pun adalah wintergreen oil, tapi dua-dua boleh guna, tak ada masalah. Wintergreen oil tujuannya adalah ejen pencerahan, mencerahkan lagi semia, mencantikkan lagi semia kita, nampak clear. Ini fungsi. Okey, so bila kita dah tahu fungsi bagi setiap larutan, kita dah boleh mulakan kita punya pencelupan. Yang pertama sekali, kita akan masukkan ke dalam tincture of iodine. Ambil kita punya sampel tadi. So ini saya guna Columbia jar yang kecil, jadi saya akan guna sampel yang saya buat guna cover slip lah, cover slip tadi. So boleh pegang guna forceps, hati-hati sebab dia sangat nipis. So kita masukkan ke dalam Columbia jar yang ada larutan tincture of iodine. So masukkan. Range untuk tincture of iodine adalah 10 hingga 15 minit. So saya akan ambil 12 minit. Saya ambil 12 minit yang pertengahannya. Okey, selesai 12 minit, apa yang kita akan buat? Kita kena keluarkan semia yang tadi, dan kita perlu dab di tisu, dab di tisu untuk keluarkan lebihan-lebihan larutan itu sebelum kita masukkan ke dalam next solution. Ini sangat penting. Kita kena dab, keluarkan yang lebih. Okey, bila kita keluarkan, kita kena dab, keluarkan lebihan-lebihan larutan itu. Ini sangat penting supaya kita dapat elakkan, kurangkan sikit lah, ya. Dab beberapa kali di tisu, dan baru masuk ke next solution. Step ni kita kena buat bagi setiap kali kita keluarkan. Okey, next step adalah 70% alkohol. Saya akan masukkan. So 3 hingga 5 minit. Saya akan buat 4 minit. 4 minit. Okey, kita selesai 4 minit yang pertama untuk alkohol yang pertama. So kita keluarkan. Kita akan seperti biasa, kita perlu dab di tisu, keluarkan lebihan-lebihan larutan sebelum kita masukkan ke Columbia jar yang seterusnya.
Okey, sekarang saya akan masukkan ke Colombia jar 70% alkohol yang kedua. Sama juga, saya setkan 4 minit ya. 4 minit. Okey, sekarang dah selesai 70% 4 minit. Saya akan masukkan ke Colombia jar yang seterusnya. Seperti biasa, dab dahulu. Seterusnya Colombia jar trichome stain. Ini kita masukkan 8 hingga 10 minit. Saya akan set 8 minit ya. Okey, kita dah settle 8 minit. Kita keluarkan. Macam biasa, dab. Next solution kita akan masukkan ke dalam 1% acid alcohol 2 to 4 second. 2 hingga 4 minit So, cuba letak 1, 2, 3, 4. So, keluarkan. Dab lagi seperti biasa kita. Okay, next kita akan masukkan ke dalam 95% alkohol selama 1 hingga 3 minit. Okay, kita dah selesai untuk 95% alkohol. So, next kita akan masukkan ke dalam absolute alkohol ya. So, untuk absolute alkohol 1 hingga 3 minit ya. Okay. Selesai set absolute alkohol 2 minit. Keluarkan, dab. Dan last sekali kita masukkan ke dalam larutan wintergreen oil So, ini kita set 5 minit ya, 5 minit. Okey. Yang terakhir xylene dah settle, kita keluarkan dan kita perlu tap di tisu. Tap, keluarkan lebihan-lebihan xylene itu ataupun wintergreen itu sebelum kita akan depackkannya. Okey, untuk depack kita guna DPX Mountain So, kita kena buat dalam kebuk asap. So, macam biasa kita depack seperti biasa sahaja. So, inilah contoh hasil beberapa slide yang dah di depack So, inilah hasilnya. Kita keringkan dan kita akan buat pemeriksaan mikroskopik untuk identifikasi So, hasilnya ada yang nampak macam keunggu-ungguan dan ada juga yang nampak gelap seperti ini dan sometimes boleh juga nampak macam hijau-hijau So, tak ada masalah. Itu semua adalah warna trichrome Jadi, kita dah sampai ke bahagian terakhir amali kita hari ini, iaitu bahagian reaksi pencelupan ataupun hasil pencelupan yang telah kita lakukan tadi. Ini adalah contoh slide yang kita dah stain tadi. Kita dah buat pencelupan dan kita dah mount dengan menggunakan DPX. So, slide yang dah kering ini akan dilakukan pemeriksaan mikroskopik. Tengok bawah mikroskop, observe under microscope and then kita tengok apakah hasilnya Sebelum kita pergi kepada hasil pencelupan, eloklah kalau kita revise apakah prinsip bagi pencelupan trichrome itu sendiri. Kalau kita ingat semula, prinsip pencelupan trichrome adalah bagi menyediakan pewarnaan yang kontra terhadap parasit dan latar belakang. Latar belakang ni termasuklah debris dan sebagainya, bagi membolehkan kajian morfologi dilakukan dan seterusnya identifikasi spesies protozoa usus dapat dilakukan secara mikroskopik. Jadi itulah prinsipnya, menyediakan pewarnaan yang kontra terhadap parasit dan latar belakang debris bagi membolehkan kajian morfologi dan identifikasi spesies dilakukan secara mikroskopik. Untuk hasil pencelupan ada 3 bahagian yang kita kena tahulah. Yang pertama sekali kita nak tahu apakah reaksi pencelupan ataupun hasil warna keputusan pencelupan itu terhadap, yang pertama kita nak tahu terhadap latar belakang. Apakah warna latar belakang keseluruhan smear itu? Kita akan nampak warna apa. Yang kedua, kita nak tengok reaksi pencelupan terhadap nukleus. Nukleus organisme itu kita nak tengok apakah warnanya.
Dan yang ketiga, kita nak tahu apakah reaksi pencelupan terhadap cytoplasm. Jadi untuk pencelupan trikrom terhadap protozoa usus, latar belakang keseluruhan seni ini kita akan nampak dia warna hijau ataupun biru hijau. Itu warnanya, itu reaksi pencelupannya, itu hasil keputusannya. Latar belakang hijau ataupun biru hijau. Untuk sitoplasma organisme protozoa itu, kita akan dapat lihat warna biru hijau ataupun purple. Dua-dua boleh, biru hijau pun, sampai kita nampak biru hijau, sampai kita nampak purple. Dan yang terakhir untuk nukleus akan kelihatan berwarna merah ruby. Merah ada 5, cantik tu. Bukan nukleus sahaja, inclusion bodies, chromatoid bar dan lain-lain, organel pun berwarna merah ruby. Jadi itulah 3 perkara penting yang kamu kena tahu tentang hasil pencelupan trikrom. Apakah hasilnya terhadap cytoplasm, apakah hasilnya terhadap nukleus, dan apakah hasilnya terhadap latar belakang. Perlu diingatkan juga untuk prosedur teknik pencelupan trikrom ini, setiap kali kita jalankan, kita kena jalankannya bersama-sama dengan quality control. Quality control di mana kita ambil satu sampel, non-sampel, sampel yang kita ketahui positif, sama ada dia ada jeda lambia ke, dia ada enterobiositika ke. So kita run bersama-sama dengan sampel yang kita nak run lah, yang kita tak tahu. So lepas itu quality control itu akan menentukan lah validity kita punya prosedur. Okey, itu sahaja untuk teknik pencelupan trikrom. Harap kita dapat belajar bersama-sama. Harap dapat revise ilmu yang telah ada. Okey, itu sahaja. Sekian. Terima kasih.